Abdul Rahman Al-Anifi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor sihat pagi ni? Sihat. Alhamdulillah. Doktor, kita masih lagi berbicara tentang buku Enjoy Your Life, dan pada kali ini lebih fokus kepada rumah tangga Rasulullah itu sendiri. Dalam aspek Rasulullah sebagai teladan, Rasulullah menunjukkan contoh dalam sebuah rumah tangga menjamin kebahagiaan di antara hubungan suami dan isteri. Dan kalau boleh Doktor berikan contoh yang berlaku dalam hubungan suami isteri yang mungkin mendapat iktibar pada masa kini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cukup menarik sebab buku ini adalah bagaimanakah untuk kita melihat kehidupan ini dalam bentuk kebahagiaan, dan tentulah Rasulullah menjadi role model. Dan di dalam masa kehidupan hayat Rasulullah SAW banyaklah peristiwa yang sahabat-sahabatnya mengadu kepada Rasulullah masalah rumah tangga. Seperti kita juga rupanya mereka juga menghadapi masalah. Di antara satu contoh yang mungkin kita boleh kongsi ialah peristiwa yang berlaku kepada seorang wanita yang bernama Khailah, yang dirakamkan dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah Al-Mujadalah ini memberikan gambaran bagaimanakah wanita ini pergi berjumpa dengan Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Dan mengikut para pentafsir, suaminya bernama Aus bin Samit. Aus bin Samit ini walaupun sahabat besar, tetapi ada sedikit kelemahan di dalam rumah tangga. Mereka selalu ada krisis rumah tangga. Dan pada satu kali dia seolah menceraikan isterinya. Dia menganggap isterinya sebagai ibunya. Itu zihar. Itu istilah fiqhnya zihar. Di dalam masyarakat Arab, selalunya apabila mereka membenci isterinya, dia menganggap anda sebagai ibu. Seolah itu perkataan cerai itu. Dan ini cukup menyentuh hati perasaan Khailah. Sebab kata Khailah, suami saya kahwini saya ketika saya cantik jelita, ketika saya muda remaja. Tetapi sekarang saya sudah tua, perut saya telah berlipat, maka dia ceraikan saya. Dan langkah zalimnya dia mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memanggil sahabatnya yang bernama Aus bin Samit ini menasihati. Dia kata, wahai Aus bin Samit, anda telah kahwini Khailah, isteri anda yang sama susah, sama suka, sama duka daripada muda sampai ke akhir ini. Alangkah tidak layaknya anda melakukan perkara ini, dan kembalilah. Dan kembali kepada Khailah ini ada kafarah dalam Islam. Kita lihat dalam bab zihar adalah bagaimanakah kafarah. Kafarah ini denda dengan berpuasa 2 bulan dan ataupun menyedekahkan sejumlah kurma yang tertentu beberapa wasak, dan juga beberapa kategori yang kita boleh semak dalam kes zihar. Tetapi sayang, suami dia ini seorang yang miskin, tidak mempunyai harta. Lalu kata Rasulullah, anda harus melakukan supaya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi suaminya sudah tua, tak larat untuk berpuasa. Kata Rasulullah, kalau begitu suruh dia bersedekah dengan jumlah kurma yang ditetapkan. Dia kata, suami saya tidak ada apa-apa harta untuk disedekahkan. Kata Rasulullah, kalau begitu anda sendiri Khailah, tolong carikan untuk dia. Dan dia, isterinya, mencarilah bagi pihak suaminya. Selepas mendapat, dibawa kepada Rasulullah, dan dia harus disedekahkan kepada orang miskin. Sekarang sedekahlah kepada orang miskin untuk menghindarkan kafarah bagi suami anda. Kepada siapa harus disedekahkan? Tidak ada yang miskin pada suami saya. Lalu disedekahkan kepada suaminya. Lalu untunglah si Aus bin Samit tadi dapat kembali pada isterinya, dan dapat lagi sedekah yang sepatutnya dia keluarkan, tetapi dia dapat sedekahnya dan menerima bagi pihak dirinya sendiri. Dan ini bagaimanakah Rasulullah menyelesaikan masalah rumah tangga dalam masyarakat Islam, dan bagaimanakah unit rumah tangga ini harus dibina. Sebab inilah asas kepada unit masyarakat yang lebih besar, dan masyarakat yang baik tentulah membentuk satu masyarakat yang lebih besar secara kolektifnya, dan akhirnya membentuk satu ummah Islam yang bersatu padu. Tetapi kegagalan dalam rumah tangga bermakna kegagalan setiap unit yang ada dalam masyarakat ini akan menimbulkan kepincangan. Dan hari ini kita sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Dan ini kalau kita kembali sebagai ibu bapa, sebagai ayah, sebagai ibu, maka kita mempunyai peranan yang sangat besar. Sebab tanggungjawab ini adalah tanggungjawab yang bukan tanggungjawab yang mudah, yang kita harus amanah, dan setiap kita
menjadi amanah, memegang amanah kepada keluarga masing-masing, dan masing-masinglah kita membawa untuk menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka. Dan inilah yang menjadi matlamat daripada kebahagiaan yang ada dalam rumah tangga. Itu contoh yang Rasulullah berikan di antara sahabatnya yang berlaku, dan banyak lagi lah sahabat-sahabat lain yang juga mempunyai masalah-masalah yang demikian. Kita mungkin boleh berkongsi beberapa pandangan lain. Begitu juga dengan, kalau mungkin kita boleh sebut tentang Rasulullah menasihati ke yang sudah sampai tahap perkahwinan supaya berkahwin, dan itulah yang disebut oleh pengarang buku ini untuk kita jadi intibar. Dan ini saya berkongsi sedikit ya doktor, apabila doktor sebut daripada rumah tangga lah terbentuknya unit-unit ke arah pembentukan masyarakat. Dan kalau pada hari ini kita melihat di dalam surat khabar ya doktor, terpaksa menggalakkan rakyatnya berkahwin kerana kurangnya perkahwinan yang menyebabkan zuriat masyarakat mereka semakin menurun. Begitu juga dengan tentang kisah sahabat yang digalakkan Rasulullah supaya berkahwin ya. Kalau dilihat zaman sekarang ni ramainya wanita-wanita pelajar-pelajar yang berpangkat-pangkat besar ni tidak berminat untuk berkahwin doktor. Semoga mudah-mudahan ya apabila mereka mendengar serba sedikit mungkin motivasi daripada buku yang diterbitkan oleh pengarang ini memberi sedikit perubahan pada masyarakat kita sekarang. Ya, sebenarnya lagi cepat perkahwinan sekiranya mampu, itu lebih baik, sebab ini akan menjamin keharmonian dan sebagainya. Dan Rasulullah juga dalam kes seperti ini selalu menyebut kepada pemuda-pemudanya. Satu contoh yang mungkin kita boleh kongsi bersama ialah Rasulullah bersama dengan sahabatnya yang masih muda bernama Jabir. Jabir ini ayahnya meninggal dalam satu peperangan jihad bersama Rasulullah, meninggalkan adik-adiknya, adik-adik perempuan, dan adik perempuannya selama 9 orang. Yang apabila ayahnya sudah tiada, maka Jabir lah yang mengambil alih tanggungjawab ayahnya. Dan Jabir ini secara rahsia kahwinlah dengan seorang janda. Tujuan dia kahwin dengan janda ialah supaya janda ini bertindak sebagai ibu kepada adik-adiknya. Dan pada satu hari selepas daripada satu ekspedisi dengan Rasulullah, kelihatan Jabir termenung sedihan, memikirkan dia terpaksa menjaga adik-adiknya, dan kudanya yang dinaiki oleh Jabir ini sudah tua dan tidak dapat berlari dengan kuat. Lalu Jabir tertinggal di belakang ekspedisi. Rasulullah pun sengaja melambatkan perjalanannya untuk bersaimbang dengan Jabir. Lalu dia pun mulakan berbicara. Jabir ada nampak macam masalah, bukan macam itulah mungkin dia bercakap. Ya, saya ada sedikit masalah wahai Rasulullah. Saya menjaga adik-adik saya selama 9 orang. Ayah saya telah meninggal dalam peperangan, dan sekarang tugas untuk menjaga keluarga saya lah. Dan kuda saya pun tidak boleh berganti lagi, sebab inilah hanya satu-satunya kuda yang ada dalam keluarga saya. Jadi Rasulullah segera memahami. Apakah anda sudah tidak ingin berkahwin? Kata Jabir, saya sudah berkahwin ya Rasulullah. Dengan siapa? Kahwin dengan seorang janda. Kenapakah anda tidak memilih seorang gadis? Kata Rasulullah, boleh anda berhibur dengannya dan dia berhibur dengan anda. Itu satu perkara yang Rasulullah sebut kepada Jabir, mungkin sebagai gurauan dan sebagainya. Tetapi tidak Rasulullah, kata Jabir, saya berkahwin dengan janda ialah kerana saya mengharapkan isteri saya ini akan menjadi ibu kepada adik-adik saya, dan menanggung adik-adik saya sebagai seorang ibu saya sendiri. Dan saya lah mengharapkan isteri saya memberikan kasih sayang. Mungkin respon apa yang disebalik daripada kata Rasulullah itu boleh kita tafsirkan tempat yang lain. Tetapi Rasulullah juga melihat Jabir ini dalam keadaan kemiskinan yang begitu ketara. Tetapi Jabir tidak meminta-minta, dan sifat sahabat yang mulia ini kesusahan dalam harta wang dan sebagainya, tetapi dia tidak meminta-minta daripada yang lain. Lalu Rasulullah secara memahami masalahnya, dia kata, wahai Jabir, boleh saya beli kuda anda? Berapa Rasulullah? Tak, saya beli 1 dirham, kata Rasulullah. Dan ini perkataan Jabir, Rasulullah jangan tipu saya, kuda saya takkan 1 dirham. Dia kata 2 dirham? 2 dirham tak boleh Rasulullah, takkanlah 2 dirham kuda. Rasulullah naikkan 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham sampai 45 dirham. Okey, kalau 45 dirham saya jual kepada Rasulullah, kata Jabir. Lalu Rasulullah pun beri duit 45 dirham kepada Jabir, dan Rasulullah ambil kudanya. Bila sampai di Madinah, Rasulullah tepuk kudanya supaya dia lebih sihat. Dan alhamdulillah, itu mukjizat Rasulullah, kudanya lebih sihat. Dan Rasulullah sampai di Madinah kembalikan kuda kepada Jabir. Nah, ambil baliklah kuda anda. Rupa-rupanya Rasulullah pura-pura
membeli kerana untuk memberikan harta sedikit orang kepada Jabir, dan Rasulullah tak nak bagi nak ambil duit, tak, seolah dia membeli kuda itu. Tetapi sebenarnya berlapis. Tetapi sebenarnya Rasulullah ingin menolong Jabir untuk menjaga adik-adiknya, dan begitulah cantiknya keindahan hubungan Rasulullah walaupun Jabir ketika itu masih remaja, dan dia kahwin pada usia yang sangat muda walaupun isterinya agak tua, janda, dan Rasulullah memahami perasaan. Dan inilah yang kita dapat sifati, kita dapat contohi bagaimanakah Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya melihat, menolong dan memahami perasaannya. Alangkah indah kalau ada pada pemimpin kita juga dapat menyelami ke arah sampai ke peringkat itu dan melihat pada setiap unit masyarakat yang ada, dan ini akan menimbulkan satu keharmonian dalam masyarakat. Kalau tadi doktor bercerita tentang sahabat Nabi Jabir ya, dan mungkin doktor boleh ceritakan sedikit sahabat Nabi yang bernama Julaid tu. Ya, Julaid pun disebut oleh pengarang buku ini. Julaid ini seorang sahabat yang sangat mulia. Dari segi rupa parasnya dia tidak bernasib baik. Rupanya dia agak kendil orangnya. Disebut Julaid ini ialah kerana jilbab itu pakaian jubahnya lebih panjang daripada saiznya, sebab dia adalah manusia yang kedil. Rupanya tidak cantik langsung dan tidak handsome lah sebagai seorang Arab, dan oleh sebab itu dia tidak berkahwin kerana rupanya yang tidak begitu handsome. Lalu dia menyendiri, dia tahu dia tidak digemari oleh gadis-gadis, lalu dia menyendiri, dan Rasulullah memahami, adakah tidak ingin berkahwin? Dan dalam bahasa Melayu mungkin Julaid mengatakan, siapalah sukakan saya wahai Rasulullah? Ada Rasulullah? Ada. Maka pada masa yang sama ada seorang ayah datang pada Rasulullah, anaknya gadis yang sangat cantik, dan antara yang cantik dalam masyarakat Quraisy ketika itu. Lalu dia melawat kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah kata, ya, saya terima untuk kahwini gadis anda. Dan alangkah gembiranya ayah kerana dia sangka bahawa Rasulullah akan mengahwini anaknya. Tetapi kata Rasulullah, bukan dengan saya, tapi dengan Julaid. Dengan Julaid, nanti saya tanya mak saya dulu. Sebenarnya dia nak tolak, tapi nak tolak pada Rasulullah tak sampai hati. Dia kata, nantilah saya tanya mak dia dulu. Dia balik konsulah anak dia. Dan tentulah maksud dia tak setuju, dan dia walaupun tak setuju, tetapi dia sudah kata kepada Rasulullah bahawa dia akan bertanya pada ibunya. Lalu dia bertanya pada isterinya, wahai isteriku, dia kata, Rasulullah nak kahwinkan anak kita gadis yang manis ini dengan Julaid yang anda sudah tahu rupanya macam mana. Oh tidak, kata ibunya, biarlah anak kita tak kahwin, saya tak bagi kahwin dia dengan Julaid. Tetapi anaknya sedang mendengar, anak gadisnya sedang mendengar percakapan di antara ayah dan ibunya. Ada apa ayah kan? Dia kata, ayah kau ni, kata mak dia, nak kahwinkan kau dengan si Julaid. Oh, saya setuju, kata anaknya. Saya bersetuju sebab Rasulullah yang mencadangkan, dan Rasulullah tidak akan mempersiapkan kehidupan saya. Lalu diringkaskan cerita, walaupun ayahnya tidak begitu restu, maknya tidak begitu setuju, tetapi anaknya menunjukkan bahawa apa yang ditentukan oleh Rasulullah tentu ada hikmah yang tidak dapat dilihat, dan dia segera bersetuju. Kalau Rasulullah yang kata demikian, saya sanggup, tak kira dengan siapa pun, dan dikahwinkan. Maka Julaid, seorang pemuda yang tidak handsome, dapat dikahwinkan oleh Rasulullah dengan antara gadis yang tercantik. Dan Julaid selepas itu bersama dengan Rasulullah berperang dalam satu peperangan, tak sampai perang Uhud atau Khandaq, dan Julaid telah mati syahid dalam peperangan itu. Tetapi Rasulullah melihat Julaid sebelum dia mati, walaupun sahihnya kecil, dia berjaya membunuh 7 orang musyrikin. Dan dalam selepas peperangan itu, Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kamu yang kehilangan ahli keluarga dalam peperangan? Sahabatnya mengatakan, saya hilang itu, ini. Rasulullah kata, saya hilang keluarga saya, iaitu Julaid. Begitu dekat Julaid di hati Rasulullah. Walaupun demikian, itulah di antara kisah di antara Rasulullah dengan para sahabatnya yang menunjukkan bagaimana prihatinnya Rasulullah, bahawa institusi perkahwinan ini institusi yang mulia yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai satu permulaan kepada masyarakat Islam yang bertakwa. Dan inilah yang kita harus kembali semula dalam masyarakat moden hari ini, di manakah keluarga kita masing-masing, dan inilah